Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Didik 9 Oktober bersama saya Tarushdi Muhammad Nazri. Pemerintahan Rasulullah SAW perlu dijadikan contoh dan teladan pemimpin negara dalam segala aspek kehidupan. Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah bertitah, Rasulullah SAW mengajar setiap pemimpin menetapkan niat yang betul selain sentiasa berlaku jujur dalam menjalankan amanah dan meletakkan nilai ketakwaan kepada Allah SWT sebagai pegangan utama. Konsep pemerintahan yang dituntut Islam adalah merupakan satu amanah yang sentiasa berada dalam ruang lingkup ikatan perjanjian di antara manusia dengan penciptanya. Makanya, setiap apa yang dilakukan oleh pemimpin hendaklah dibuat semata-mata atas dasar untuk menjaga kemaslahatan ummah. Baginda bertitah pada sambutan Maulidur Rasul 2022 peringkat kebangsaan di Ibu Negara. Turut berangkat Raja Pemansuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, hadir sama Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Al-Sultan Abdullah bertitah hubungan erat antara pemimpin dan masyarakat perlu diperkukuhkan berasaskan kepada sikap kasih sayang dan saling hormat menghormati antara satu sama lain. Kecemerlangan Kerajaan Madinah di bawah pentadbiran Rasulullah SAW perlu dijadikan iktibar kepada kekuatan sosiopolitik yang menjamin keadilan warganya, keberkesanan penyatuan ummah dan pembangunan ekonomi yang dinamik. Pada majlis berkenaan, Baginda berkenan menganugerahkan anugerah perdana kepada pengerusi Siltera Malaysia Sdn Bhd Tan Sri Said Zainal Abidin Said Muhammad Tahir dan 6 penerima anugerah Maulidur Rasul 2022. Antaranya, penerbit eksekutif pengisian kandungan Islam TV3 dan TV9 Ahmad Nur Sulaiman sebagai ikon media Islam, selebriti Shazrina Azman atau Miss Nina sebagai ikon aktivis kemanusiaan dan Chi Hui Lan sebagai ikon ibu sejati keluarga Malaysia. Mempertaruhkan filem pendek berjudul Theater, SK Luagan Lawas Sarawak menjadi sekolah rendah pertama di Malaysia bertanding di Screen Film Festival New Orleans, Amerika Syarikat. Filem ini bakal bersaing dengan 100 lagi karya seram yang terpilih dari serata dunia. Proses penghakiman penyertaan yang bermula semalam membawa kepada kemuncak Festival Filem Seram Tahunan di Amerika Syarikat pada 21 Oktober ini. Theater merupakan projek filem seram bebas yang membabitkan murid berbakat sekolah rendah SK Luagan diketuai dan diarahkan oleh Cikgu Muhammad Nazmi Rosli. Biasanya kalau di Malaysia kita ada Pontianak, Toyol, satu bentuk entiti yang ada sejarahnya tersendiri dan sebagainya. Jadi filem seram kami cuba mengetengahkan sesuatu raksasa ataupun monster yang lain daripada yang lain. Oleh sebab itu, tercetusnya kami punya idea untuk cuba di peringkat antarabangsa pula. Filem yang berdurasi tidak lebih 15 minit itu hanya mengambil masa 2 hari penggambaran, membabitkan beberapa lokasi dalam kawasan sekolah sahaja. Uniknya, kostum raksasa dalam filem ini juga diperbuat dengan hanya menggunakan bakul baju dan kotak dengan kos sekitar RM85. Kostum dibuat bersama-sama, difikirkan kami ada dalam 40 lakaran kostum, draft kostum, macam mana bentuk monster ni, dan ia diinspirasikan daripada benda apa dan macam mana bentuk akhirnya. Dan proses pembikinan kostum juga mengambil masa yang hampir 1 minggu untuk cipta set kepala tu saja. Macam-macam kita cuba buat daripada benda ni dan sebagainya, dan akhirnya kita jumpa benda yang sesuai, selesa untuk dipakai oleh pelakon, dan kualitinya juga tahan lama. Pembikinan filem ini memberi pendedahan kepada para pelajar mengenai penulisan kreatif, lakon layar, sinematografi dan suntingan. Selain memberi peluang kepada bakat pelajar, filem ini juga dapat mengembangkan daya kreativiti dan imajinasi mereka. Apa yang kami imajinasikan bermula adalah scene tersebut berlaku pada waktu malam. Tetapi kami tidak mendapat serba kebenaran untuk buat apa-apa program pada waktu tersebut, pada waktu malam. Jadi kami terpaksa olah sedikit tempat lakonan kami untuk menjadikan satu tempat yang gelap. Kami di sekelilingnya kami tampal dengan plastik hitam dan sebagainya, menjadikannya satu suasana yang gelap gelita lah. Terkini, Cikgu Nazmi dan pelajarnya sedang giat menjalankan pelbagai aktiviti jualan untuk mempromosi filem Theater sekaligus mengumpul dana untuk penghasilan filem pendek seterusnya berjudul Bulis.
Mempelajari bahasa Perancis pastinya lebih menarik dan mudah melalui aktiviti seni dan itulah juga yang dilakukan oleh 39 kanak-kanak dari Kuala Lumpur City Opera KLCO, Opera for Kids dan KL Children's Choir apabila mencabar kemampuan diri mereka mempelajari bahasa asing ini melalui perlibatan dalam pentas opera berjudul Carmen. Bertempat di Kuala Lumpur Performing Arts Centre, pementasan ini diadaptasi dari pementasan opera yang sangat popular hasil karya Horace Bizet. It's a love story. Everyone know that, and then is the main character Carmen. She is looking for a freedom and a pure love that she want. Mahu mengekalkan keaslian karya, pementasan dilakukan di dalam bahasa Perancis dan ia menuntut komitmen para pelakon termasuk kanak-kanak untuk berlakon dan menyanyi dalam bahasa asing itu. Di bawah kendalian Kuala Lumpur City Opera, Opera for Kids dan Kuala Lumpur Children's Choir, dua kumpulan anak-anak berusia antara 5 hingga 12 tahun diberi pendedahan awal bahasa Perancis. I think this show is going to be an exposure to the French language, not necessarily for them to actually learn to speak it, but just to kind of have an idea of how the words sound, you know, what's the culture behind how they pronounce certain words, because French is not easy. You see, it's you have the spelling and then the pronunciation is like something else. Actually, the kesukaran dia adalah dia punya register sangat tinggi sebab dia classical voice vocal kan. Lagi satu adalah dia punya language sebab dia Perancis. Semua orang tak pernah belajar pun. And then at first we approach them with melody first. Yeah, so that they will get easy. After that they get easy with the melody and then we will change to text directly. Uniknya, kesemua kanak-kanak yang terbabit dalam pementasan ini tidak pernah mempelajari bahasa Perancis namun mampu berkomunikasi secara asas dengan baik selepas 2 bulan berlatih bersama. Biarpun hanya terbabit dalam 2 babak sepanjang pementasan selama 3 jam, watak anak-anak ini berjaya menghidupkan jalan cerita. Well, I don't know how to make sentences in French, but now that I've been learning a bit more of French, I realized that I can understand maybe a tiny bit more. So how was it? Is it difficult or is it fun? Fun. Why is it fun? Why is it fun to learn French language? Because we get to act and sing and play games. The training is like, it can be hard at first, but then suddenly you get used to it. Since I learned other languages in choir too, so it has gotten a bit easier at least compared to a normal person. It's a bit challenging because sometimes when you see the words on the score, it's not exactly what you should read. So our teacher had to help us with a lot of the words and it took some time for us to be able to pronounce the words properly and sing them. Selain pendedahan dalam bahasa Perancis, pementasan ini dilihat sebagai platform untuk membina keyakinan anak-anak ini beraksi di halayak ramai. Seni pertahanan diri silat adalah warisan Melayu yang harus dipraktikkan kepada generasi muda agar tidak hilang di telan zaman. Apatah lagi, silat juga tersenarai sebagai warisan tidak ketara dunia di bawah Pertubuhan Pendidikan Kebudayaan dan Saintifik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Segmen aktiviti minggu ini kita bersama adik Muhammad Adam Yusof Zafwan Syahril yang memilih seni silat sebagai aktiviti masa lapang. Menurut Adam Yusof, minatnya dalam seni silat didorong oleh ahli keluarga yang juga merupakan pengamal silat. Tambah murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan SK Bukit Kemuning 2 di Kota Kemuning, Selangor ini banyak nilai positif yang diterapkan dalam silat. Selain mampu mengekang gejala buli, ia juga membantunya kekal fokus dalam kelas. Saya masuk silat ni sejak saya berumur 6 tahun. Saya masuk silat ni kerana saya minat. Saya minat kesenian dia. Adam Yusof memperuntukkan masa latihan pada hujung minggu dan akan memberi tumpuan tambahan jika sedang membuat persiapan ke mana-mana pertandingan. Lokasi gelanggang silat yang berhampiran kediamannya itu juga memudahkan latihan Adam Yusof. Minat Adam Yusof terhadap silat bukan sekadar riadah, dia juga berhasrat untuk mewakili negara satu hari nanti. Minggu lalu, Adam Yusof yang mewakili negeri Selangor muncul juara dalam acara silat seni solo kreatif melalui kejuaraan sirkuit Satu Sekolah Satu Silat. Saya dah banyak dah masuk acara silat ni. Yang paling besar sekali saya masuk baru-baru ni. Satu Sekolah Satu Silat. Saya mewakili Selangor dan saya mengharumkan nama Selangor. Saya
Saya bawa balik 1 emas. Sokongan ibu bapanya juga memainkan peranan menjadikan Adam Yusof sebagai potensi atlet yang mampu mengharumkan nama negara. Namun sebagai bapa, Zafwan Syahri Zakaria tetap memantau perkembangan pelajarannya di rumah. Sebenarnya yang tu memang agak challenger lah. Sebab kalau dia balik silat dia akan penat apa semua. Tapi kita kena bagi masa lah. Kalau time dia belajar, kita kena fokus dekat belajar. And then adalah macam saya suka tengok macam Nico and David kan. Dia pemain squash negara. Tapi dia pelajaran pun dia cemerlang macam tu. Jadi saya kata benda ni not impossible lah. Semua orang boleh insya-Allah. Adam Yusof juga menjadikan pesilat negara Ahmad Syahril dan Meriwati Manuel sebagai idola dan inspirasi. Sebuah makmal di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Abi di Padang Melangit Kangar Perlis terbakar pagi tadi. Kejadian itu disedari pengawal keselamatan sekolah yang kemudiannya menghubungi bomba jam 7.28 pagi. Pengarah Jawatan Bomba dan Penyelamat JBPM Perlis, penguasa kanan bomba 1, Ruhisha Haris memaklumkan 8 anggota balai bomba dan penyelamat Kangar dikerahkan ke lokasi kejadian sebagai penerima panggilan kecemasan. Kebakaran bilik makmal di tingkat 2 bangunan sekolah itu turut menyebabkan beberapa peralatan makmal musnah 40%. Tiada kecederaan dilaporkan. Punca kejadian masih dalam siasatan. Peruntukan RM15.1 bilion kepada Kementerian Pengajian Tinggi KPT dalam bajet 2023 membuktikan keprihatinan kerajaan dalam membina masa depan pelajar institusi pengajian tinggi IPT. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Noraini Ahmad berkata, ia jelas apabila peruntukan kepada KPT menyaksikan peningkatan 4.25% daripada peruntukan RM14.5 bilion tahun ini. Ia meliputi RM11.7 bilion bagi perbelanjaan mengurus dan RM3.4 bilion perbelanjaan pembangunan. Dan turut diberi perhatian adalah peruntukan bagi meningkatkan keboleh pasaran graduan melalui dana inovasi digital bernilai 30 juta dan pelaksanaan program usahawan siswaza dengan peruntukan sebanyak 20 juta. Bagi memberi manfaat kepada 1,000 graduan yang menceburi bidang keusahawanan. Bagi sektor teknikal dan vocational TVET pula, peruntukan RM6.7 bilion itu dilihat dapat membantu KPT mencapai sasaran sekurang-kurangnya 55% lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM melanjutkan pengajian menjelang 2025. Melalui peruntukan kali ini, beliau berkata pihaknya akan memfokus kepada bantuan tunai, penyelesaian pinjaman pendidikan dan pembangunan termasuk menaik taraf jaringan digital serta fasiliti di IPT. Di samping itu, ia juga akan dimanfaatkan bagi meningkatkan pembudayaan inisiatif kampus hijau di Universiti Awam serta aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Berikutan permintaan yang semakin tinggi, Uzbekistan kembali mengamalkan teknik membuat kertas seperti mana yang mula dilakukan oleh penduduknya 1,400 tahun yang lalu. Mengikut sejarah, teknik itu mula didedahkan kepada penduduk Uzbekistan daripada tentera Cina yang ditawan oleh tentera Abbasiyah dalam perang di Sungai Talas, Uzbekistan pada tahun 751 Masihi.
Di Uzbekistan, kertas itu turut dikenali dengan nama Kertas Sutra Samarkand. Ia dihasilkan di sebuah pusat tarikan pelancong di Konykhil, kira-kira 9 km ke ibu negara Samarkand. Di Uzbekistan, kertas sutra Samarkand diperbuat daripada kulit pokok mulberry. Sebelum itu, ranting mulberry berusia 1 tahun perlu direndam selama 2 hingga 3 hari sehingga kulitnya menjadi lembut dan mudah ditanggalkan. Tidak seperti pokok lain, kulit daripada kayu mulberry mampu menghasilkan kertas yang kuat. Mulberry turut dikenali sebagai pokok sutra dan mempunyai ciri-ciri seperti gam dan kanji sehingga tidak perlu ditambah bahan lain untuk membuat kertas. Dan seperti keadaan asalnya, semua kerja membuat kertas dilakukan secara manual. Untuk menghasilkan 200 keping kertas, tempoh selama 10 hari diperlukan. Mengikut sejarah, kertas itu dikenali sebagai sutra kerana kerap menjadi antara barangan utama pedagang yang melalui jalan sutra. Tambahan pula, kertas ini agak licin dan berkilat seperti sutra. Selain sutra, kertas ini turut dipanggil kertas sultan atau kertas diraja kerana harganya sangat mahal dan tidak mampu digunakan oleh orang biasa. Berikutan itu juga hanya artis dan pelukis tertentu menggunakan kertas sutra Samarkand. Ini sekaligus dapat meningkatkan harga lukisan mereka. Malah kerana kualitinya itulah ada yang mengambil kertas ini untuk dijadikan sijil atau diploma. Kertas sutra Samarkand tahan sehingga lebih 1000 tahun dan pernah digunakan bagi menulis manuskrip lama mengenai sejarah Uzbekistan dan dapat dibaca sehingga masa kini. Setakat ini 4 naskah Al-Quran turut ditulis di atas kertas sutra Samarkand. Kekurangan salji menyebabkan pusat ski Tura di Ohakun, New Zealand ditutup 3 minggu lebih awal. Ia turut menimbulkan kebimbangan ke atas masa depan aktiviti ski dan snowboarding di negara itu. I don't know a heck of a lot about climate change, but I do feel like those are some factors in the reasonings of why we have less snow on our mountain. Keadaan dikatakan mula ketara sejak 3 tahun lalu. Tahun ini keadaan menjadi semakin buruk apabila salji mencair dengan pantas berikutan hujan. Hampir semua pengusaha bimbang terpaksa gulung tikar. Tambahan pula, ini baru tahun pertama mereka menjangka dapat beroperasi secara maksimum selepas 2 tahun terganggu akibat pandemik COVID-19. Turut terjejas pengusaha restoran berhampiran dan kumpulan pengajar mengenai cara bermain ski. Satu-satunya yang melegakan mereka apabila majoriti daripada pengunjung ke kawasan ini sudah membuat tempahan awal. Ini mendorong sebahagian daripada mereka melakukan aktiviti lain seperti bermain golf, memancing, berkemah atau berbasikal di kawasan bukit. Tambahan pula, Gunung Ruapehu di Ohakune memiliki pemandangan yang cantik dan merupakan gunung berapi yang masih aktif. Institut Penyelidikan Air dan Atmosfera Kebangsaan New Zealand mendapati purata suhu musim sejuk di negara itu mencecah rekod baharu tahun ini kepada tahap yang agak panas iaitu hampir 10 darjah Celsius. Ia juga musim sejuk paling basah pernah dicatatkan di New Zealand. Agensi itu menyimpulkan bahawa perubahan iklim merupakan penyumbang utama kepada kehangatan dan hujan tambahan dialami New Zealand ketika ini. Sukan. Negeri Sembilan mengukuhkan kedudukan di tangga keempat Liga Super dan hanya kurang 1 mata berbanding pasukan tangga kedua Sabah dan dengan pasukan tangga ketiga Terengganu cuma berbeza jaringan. Aksi tunggal daripada perlawanan Liga Super semalam, Negeri Sembilan menundukkan Kedah 4-3. Berpunca satu asakan dari sebelah kiri dan percubaan oleh Elvis Leandro, tuan rumah Negeri Sembilan pertama membuka jaringan. Di bahagian pertahanan, kelemahan Negeri Sembilan ketara sekalipun diapit oleh sekurang-kurangnya 6 pemain, Kedah masih mampu menjaringkan gol penyamaan menerusi Mahmud Nair.
Sebaik masuk babak kedua, Negeri Sembilan terus meningkatkan asakan. Negeri Sembilan mula lega apabila penyerang importnya dari Brazil, Gustavo dos Santos, mudah memanfaatkan kesilapan benteng akhir Kedah sekaligus gol kedua Negeri Sembilan. Berikutnya juga adalah satu asakan hampir sama. Kedudukan berubah kepada 3-1 memihak Negeri Sembilan, giliran Sean Eugene Sevaraj mencipta nama selaku penjaring. Kelemahan di bahagian pertahanan kiri Kedah terus dimanfaatkan Negeri Sembilan. Disusuli gol kedua peribadi daripada Dos Santos, Negeri Sembilan melebarkan jaringan kepada 4 gol berbalas 1. Ini sekaligus menjadikan gol Sanrawat Dechmir dan Marcos Valles Gonzalez sekadar menjadi sagu hati untuk Kedah. Tamat perlawanan, masih Negeri Sembilan paling lega menang 4-3. Kita ke perkembangan sukan antarabangsa. Jepun mengakhiri penantian selama 8 tahun untuk bergelar juara Futsal Asia buat kali keempat. Perlawanan akhir Piala Futsal Asia 2022 di Kuwait, Jepun menundukkan pasukan pilihan Iran 3-2. Reputasi Iran selaku juara bertahan 7 kali berturut-turut dan 12 keseluruhan jelas apabila di depan seawal minit ke-15 menerusi jaringan Syed Ahmad Abbasi. Seminit kemudian kedudukan berubah hasil jaringan Kazuyo Shimizu Jepun menyamakan kedudukan. Minit ke-27 separuh masa kedua berpunca sepakan percuma oleh Arthur Oliveira. Kali ini giliran Jepun di depan. Berbaki seminit sebelum permainan tamat, pencaturan Iran untuk mengosongkan gawang dengan tujuan untuk meningkatkan asakan memakan diri apabila tolakan ke belakang oleh Syed Ahmad Abbasi terus ke dalam gawangnya sendiri. Dan sekalipun Iran berjaya juga menjaringkan gol ketika perlawanan berbaki 25 saat akan berakhir, ia gagal menafikan kemenangan Jepun. Menang 3-2, ini kali keempat Jepun bergelar juara dengan kali terakhir ialah pada tahun 2014. Visual sambutan Maulidur Rasul di beberapa tempat di seluruh negara mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Tarushdin Muhammad Nazri. Assalamualaikum. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.